Sudah pasti pertambahan pengundian baru ini akan mencorakkan rentak perjalanan pilihan raya negeri yang kita harapkan berbeza. Dan itu yang saya ingin bincangkan bersama Dr. Muhammad Taufik Yaakob, merupakan penganalisis politik ataupun pensyarah kanan di Universiti Melaya. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Taufik. Doktor, dengan pertambahan pengundi baru ini, dua persoalan sebenarnya. Adakah sahih undi 18 ini atau pertambahan ini dapat digazetkan oleh SPR sebelum pelaksanaan PRN Johor, atau bagaimana sebenarnya? Kerana itu masih lagi menjadi tanda tanya, dan di mana kita untuk dapatkan kepastian itu? Baik, terima kasih Zul. Saya berpandangan bahawa pilihan raya kecil negeri Johor ini merupakan satu pilihan raya negeri yang diperlihatkan sebagai ibu kepada segala pilihan raya negeri yang dilangsungkan sebelum ini. Misalnya bermulai Sabah, kemudian kita lihat di Melaka, kemudian kita lihat di Sarawak. Dan apabila muncul di Johor, ini merupakan satu ibu pilihan raya negeri yang menyaksikan satu pertandingan yang besar. Kenapa? Kita lihat di Johor lah bermulanya penubuhan UMNO, dan UMNO saya pasti tidak akan mahu malu di negeri Johor dan tidak mahu dikecewakan negeri Johor. Dan yang kedua, di situlah sebenarnya negeri asalnya Presiden Bersatu. Sudah pasti Presiden Bersatu dan Bersatu tidak mahu dimalukan dan dikalahkan di negeri Johor. Dan berbalik kepada soalan tadi yang dikemukakan, saya lihat dah digezetkan, tetapi sekarang melalui proses pengesahan, dan sebelum pembubaran DUN itu, maka pemilih-pemilih yang secara automatiknya itu boleh memilih dan mengundi dalam pilihan raya negeri Johor yang akan datang. Tetapi selepas bubar DUN, maka tidak akan diambil kira. Itulah sebenarnya proses yang akan berlangsung di negeri Johor, dan sumber atau apa sahaja pengesahan itu mestilah datang daripada SPR Malaysia itu sendiri. Dr. Taufik, dengan pertambahan pengundi baru, dengan pengundi-pengundi muda yang tidak menunjukkan kesetiaan kepada warna parti tertentu, parti politik mana yang memiliki kelebihan sekarang? Ataupun padang pertandingan itu sudah terbuka dengan sama rata? Dan kalau kita kenal pasti konteks di negeri Johor, ianya mungkin parti ataupun negeri asalnya UMNO dan mungkin dikatakan kubu kuat dahulu. Tapi adakah itu sudah berubah dengan pertambahan pengundi baru dan juga perubahan dinamik politik pada hari ini? Game of Johor ni tak sama seperti di Melaka ataupun negeri-negeri lain. Kerana kalau kita lihat Melaka itu, meskipun ada wujud satu peralihan pada kerajaan negeri, pada kerajaan lain, kemudiannya UMNO BN menang besar di Melaka baru-baru ini, tetapi Johor ini satu politik yang sungguh dinamik dan sukar untuk kita ramal. Kerana apatah lagi apabila masuknya undi automatik ni, kita akan lihat bahawa satu peralihan, satu perubahan persekitaran politik baru yang muncul. Dan kita juga tak jangka seperti di Johor sebelum ini dalam PRU14, PAS boleh menang satu kerusi di Bukit Pasir. Sedangkan PAS itu dilihat sebagai pemain yang berada di tepi dan tidak berada di arus perdana politik Johor. Inilah sebenarnya satu keunikan, dinamikan dan perbezaan politik Johor berbandingan negeri-negeri lain. Dan saya sebenarnya telah mencerah politik Johor ini akan membuka satu laluan, satu padang sama rata kepada parti-parti politik, dan setiap parti politik tidak boleh mendabik dada menyatakan bahawa mereka akan menang besar dalam PRN negeri Johor selagi mereka tidak mampu untuk meraih sokongan, meraih pengaruh daripada undi-undi kaum muda yang secara automatiknya boleh memilih dalam pilihan raya negeri Johor. Dan sudah pasti isu-isu orang muda, belia dan muka-muka baru untuk dicalonkan itu perlu diberi perhatian oleh semua parti yang bertanding, kerana gagal mendapat satu perhatian daripada orang muda ataupun belia, mereka akan hilang satu undi. Satu undi di Malaysia ini cukup besar dan memberikan sama ada keputusan itu menang atau kalah kepada mana-mana parti politik. Dr. Taufik, ahli politik bercerita mengenai kalau undi muda ni letak orang muda, tetapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku di Melaka, tidak semuanya betul. Ada kewajarannya, ada yang dibuktikan, tapi tidak semuanya formula itu senang untuk dipakai di tempat-tempat lain. Dan bagaimana kita melihat apabila pilihan raya ini diadakan pada ketika ini, rakyat baru bangkit daripada COVID-19, masalah ekonomi, masalah banjir. Adakah ini cukup seksi untuk anak muda berpartisipasi? Benar mereka dilibat uruskan, tetapi dengan perjalanan dan juga cara politik itu dikendalikan, adakah ianya akan menarik perhatian anak muda pada kali ini? Kecewa itu sudah pasti. Orang muda mempunyai satu perasaan yang sama dan aspirasi yang sama, dan mereka akan mencerak.
ya persekitaran politik, mereka akan melihat tindak tanduk orang politik dan strategi-strategi oleh parti-parti pemain-pemain politik, dan mereka akan menilai sejauh manakah pelibatan mereka dalam pilihan raya itu akan memberi kesan atau tidak kepada mereka tentang masa depannya, tentang kerajaan yang akan dibentuknya. Dan kalaupun dikemukakan muka-muka baru dalam pilihan raya negeri Johor tetapi masih mempunyai jiwa-jiwa dinosaur yang purba kalau dalam kerajaan ataupun dalam parti, ini tidak memberi kesan. Tetapi kalau calon itu sudah berusia, ya kita tidak boleh tolak sepenuhnya. Namun mesti mempunyai jiwa orang muda, aspirasi orang muda itu perlu diangkat dan diketengahkan dan tidak mengenepikan seterusnya ya suara belia dan anak muda dalam politik khusus negeri Johor. Buat apa kalau kita nak ketengahkan calon muda umur 21 tapi pengalamannya tidak ada, jiwa orang muda tidak ada, tidak tahu buat kerja. Betul pengalaman boleh timbul, tetapi dalam politik ini kita tidak boleh belajar daripada A sampai Z. Dalam politik ini esok menang, esok terus bekerja. Inilah sebenarnya dalam politik perlu pertimbangan daripada pelbagai sudut, dan yang pasti kita memerlukan satu kerajaan yang cukup stabil, yang mampu memberi keamanan, keharmonian politik kepada semua pihak, dan kita akan lihat peratusan keluar undi juga akan turun akibat daripada kekecewaan melibatkan mereka yang turut serta terkesan dalam banjir, COVID. Ini tidak boleh lari daripada kenyataan politik dan pilihan raya negeri Johor yang akan datang. Dr. Taufik, peratusan keluar mengundi yang mungkin rendah ditambah pula dengan COVID dan juga kesan untuk rakyat untuk bangkit itu yang kurang mereka berpartisipasi, bukankah itu akan memberikan kelebihan besar kepada Barisan Nasional seperti apa yang berlaku di negeri Melaka? Oh, itu sudah terbukti di Melaka dan negeri lain. Ya, kalau kita lihat, inilah strategi politik yang cuba digunakan oleh kluster mahkamah dalam UMNO untuk mewujudkan satu blok kemenangan di peringkat negeri, meskipun kita lihat memberi kesan kepada pengeluaran dana untuk menjalankan pilihan raya ataupun rakyat itu sedang berada dalam keadaan terumbang-ambing, tidak faham tentang bagaimana untuk memilih dalam politik, sama ada untuk membangunkan kehidupan mereka atau memilih kerajaan. Jadi rakyat berada dalam keadaan keliru, tapi orang politik ini tak kisah. Dia hanya kisah dia menang dalam pilihan raya. Kita tak boleh rasa simpati yang besar kepada orang politik yang tidak mahu faham tentang kehidupan rakyat yang berada dalam keadaan susah. Tapi hakikatnya ini adalah pilihan raya, kuasa terletak di tangan rakyat. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik kerana bersama dengan kami dalam Buletin Awani pada jam ini. Dr. Muhammad Taufik merupakan penganalisis politik dan juga pensyarah kanan di Universiti Melaya.